Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah kerana dapat bersama cikgu walaupun kamu semua berada di rumah. Alhamdulillah, terima kasih cikgu kerana menjemput kami. Okey, sama-sama. Okey, sebelum cikgu mulakan perkongsian kita pada kali ini, mungkin para penonton nak kenal kamu semua bersiaran daripada mana. Okey, kita mulakan dengan yang atas sekali. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Hambil Fadil dari Gombak, Selangor. Okay, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amin bin Muhammad tu, berasal dari Pahang dan sekarang tinggal di Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Kamal. Saya berasal dari Kuala Lumpur dan sekarang menetap di Pahang. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, walaupun kita berada di tempat yang berbeza, dengan bantuan teknologi kita sangat dekat. Betul kan? Betul. Betul cikgu. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, perkongsian cikgu pada kali ini adalah anjuran daripada pihak Casio Malaysia dengan kerjasama Akademi YouTuber Malaysia. Okey, pada kali ini cikgu akan menerangkan kepada kamu bagaimana menggunakan kalkulator saintifik Casio ClassWiz FX 570EX ini, okey, bagi tajuk persamaan linear. Okey, pastikan kamu memiliki kalkulator ini yang original daripada pengedar yang sah. Penggunaan kalkulator ini adalah sangat penting kepada kamu, khususnya apabila kamu ingin menjawab soalan di dalam Dewan Peperiksaan. Okay, isu utama adalah kamu tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan. Jadi, kamu perlu mengambil peluang yang diberikan oleh lembaga peperiksaan dengan membenarkan kamu menggunakan kalkulator saintifik ini. Okey, kita akan menggunakan kalkulator saintifik ini di dalam peperiksaan untuk kita semak jawapan kita, khususnya di bahagian B dan C, sama ada jawapan tersebut betul ataupun salah. Jadi cikgu ingatkan kepada kamu untuk bahagian B dan bahagian C menunjukkan jalan kerja, kerana jalan kerja pengiraan kamu ini ada markah. Okey, kalau kamu tengok di sini contoh skema permarkahan sebenar, setiap langkah kerja kamu akan diberi markah. Jadi untuk bahagian B dan bahagian C, cikgu ingatkan kamu mesti menunjukkan jalan kerja kamu. Okey, sementara itu cikgu nak tanya kawan-kawan kita di sini, adakah kamu memiliki kalkulator saintifik ini? Ya, ada cikgu. Saya punya kalkulator Casio FX 570. Saya pun sama cikgu. Okey, bagus. Okey, jom kita mulakan. Okey, pastikan kamu sediakan buku catatan. Pastikan ada. Okey, pen. Pastikan ada, dan yang paling penting sekali adalah kalkulator ClassWiz FX 570EX. Okey, boleh? Okey, jika ada soalan, kamu boleh tanya terus pada cikgu, dan jika penonton ada soalan, boleh tulis di ruangan komen di bawah ya. Okey, jangan lupa like dan share video ini pada rakan-rakan yang lain. Okey, kita akan cuba tengok bagaimana kalkulator saintifik khususnya Casio ClassWiz FX 570EX ini dalam mencari yang pertama persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, yang kedua persamaan linear dalam dua pun boleh ubah, dan yang ketiga persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah, dan yang keempat bagaimana kita generate QR code untuk melihat bagaimana graf yang terhasil daripada kalkulator ini. Okey, pertama sekali kita akan tengok pada soalan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey, soalan yang pertama di sini kamu lihat. Okey, 4x tolak 1 sama dengan 7. Okey, bagaimana kita nak menulis persamaan ini di dalam kalkulator kita? Okey, kamu boleh perhatikan pada emulator kalkulator cikgu di atas. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu kamu terdapat dua kaedah untuk kita keluarkan x daripada kalkulator kita. Okey, kaedah yang pertama adalah tekan x di atas tu. Okey, tekan. Okey, akan keluar x. Okey, ataupun kaedah yang kedua di mana kamu tekan butang alfa, tekan tutup kurungan. Dalam warna merah tu adalah X. Okey, dia akan keluar juga X di situ. Okey, ada dua kaedah yang kamu boleh guna. Kaedah pertama ataupun kaedah yang kedua. Okey, ikut cikgu, kita akan masukkan persamaan tersebut di dalam kalkulator kita. Okey, pertama kamu masukkan 4X. Okey, tolak 1. Okey, untuk sama dengan, jangan tekan sama dengan di bawah ya. Sama dengan di bawah kamu mesti ingat untuk mencari nilai yang kita tahu, mencari jawapan pada nombor yang kita dah tahu. Tapi bila dia melibatkan persamaan linear, dia melibatkan boleh ubah nilai yang kita tidak tahu, maka kita akan gunakan sama dengan di atas. Dia sama dengan warna merah, maka kita perlu tekan butang alfa.
tekan sama dengan, okey, barulah sama dengan akan naik pada skrin kita. Baru tekan 7. Okey, untuk mencari jawapan, tekan shift, tekan solve. Okey, untuk nilai X yang paparan ini, kalau paparan cikgu, okey, nilai X ni adalah bukan jawapan pada soalan kita sekarang. Nilai X tu adalah jawapan pada soalan sebelum ni yang kita buat. Jadi untuk dapat jawapan sebenar adalah kamu perlu tekan sama dengan di bawah. Tekan sama dengan. Okey. Okey, di sini paparan X sama dengan 2. Itu adalah nilai X. L tolak R tu maksud dia apa? Maksudnya nilai left dengan right adalah sama. Kiri dan kanan mesti sama. Bila kiri kanan sama, kiri tolak dengan kanan, dia akan dapat kosong. Maka itu adalah jawapan yang betul lah untuk nilai X. Maka dalam persamaan soalan ini, nilai X dia sama dengan 2. Okey, kamu dapat berapa? Saya dapat 2. Saya pun dapat 2 je. Okey, betul, bagus. Cikgu, Ya, itu soalan. apa kereta saya syntax error? Oh, syntax error. Okey, mungkin kamu menekan butang sama dengan di bawah, bukan? Ya cikgu. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, kesilapan biasa yang tidak disengajakan oleh kebanyakan pelajar adalah menekan sama dengan di bawah. Dalam kita nak menulis persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, pastikan sama dengan kamu mesti menggunakan butang sama dengan di atas. Okey, tekan alpha dan sama dengan. Pastikan dia naik atas. Kalau kamu tekan sama dengan di bawah, dia akan jadi sama ada jawapan salah ataupun berlaku pada kawan kita tadi syntax error dia tulis. Okey, kita cuba buat pada soalan yang kedua ini. Okey, kita lihat sini X tambah 8 bahagi 2 sama dengan 9. Okey, kita masukkan sama ini di dalam kalkulator kita. Okey, pertama sekali, okey, manakah X tambah 8 bahagi 2 itu dalam bentuk pecahan, maka kamu tekan butang pecahan. Okey, masukkan X tambah 8, turun ke bawah. Okey, 2. Tolak nak panah ke depan, tekan alpha, tekan sama dengan 9. Okey, pastikan persamaan tersebut masuk dalam kalkulator kita. Okey, untuk mencari jawapan, jangan tekan sama dengan di bawah. Kita telah menggunakan alpha sama dengan di atas, maka kita kena guna pasangan dia. Shift, solve. Okey, nilai X. Okey, di sini dia tulis 2. Jadi itu adalah soalan yang sebelum ini. Maka tekan dulu sama dengan. Okey, paparan ini akan keluar. Maka X sama dengan 10, boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak tanya, ada tak soalan berkenaan dengan persamaan linear dalam satu boleh ubah? Cikgu, Ya. nak tanya, jika dalam soalan tu tak ada nilai X, maksudnya persamaan tu pun boleh ubah selain dari X. Macam mana nak masukkan dalam kalkulator ni cikgu? Okey, soalan yang baik. Okey, dalam kalkulator saintifik Casio FX570 ini, okey, dalam penyelesaian persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, kita boleh tulis pun boleh ubah X dan pun boleh ubah Y. Okey, manakala dalam persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah, kalkulator akan memberi pun boleh ubah X dan pun boleh ubah Y. Jika kamu jumpa dalam soalan melibatkan persamaan linear di mana dia meminta pun boleh ubah selain daripada nilai X dan nilai Y, contohnya nilai K. Jadi kita gantikan nilai K tersebut adalah nilai X di dalam kalkulator. Okey, contoh soalan yang cikgu bagi ini. Okey, boleh tengok di situ. Okey, di mana 3 kurungan K tambah 2 tutup kurungan sama dengan 5K. Okey, macam mana kita nak masukkan nilai ini dalam kalkulator? Jadi K tidak ada dalam kalkulator. Jadi kita gantikan nilai K tersebut dengan nilai X. Okey, jadi kamu tulis 3 buka kurungan, okey, X tambah 2 tutup kurungan, tekan alpha, calculate 5X, tekan shift, tekan solve, tekan sama dengan. Maka kita akan dapat nilai X sama dengan 3. Faham? Okey, baik you. Faham. Okey, bagus. Apa-apa sahaja pun boleh ubah yang diminta oleh soalan. Contohnya soalan minta nilai R, cari nilai W ataupun cari nilai M ataupun sebagainya. Okey, jika persamaan linear tersebut, persamaan linear satu pun boleh ubah, kamu gantikan nilai pun boleh ubah tersebut kepada nilai X. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana kita menggunakan kalkulator ini untuk penyelesaian persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, cuba kamu tengok soalan ini. Okey, di mana diberi 5X tolak 10 sama dengan Y. Okey, di mana di sini dia kata cari nilai X di mana Y sama dengan 20. Okey, di mana kita gantikan nilai Y tersebut menjadi 20 di dalam persamaan ini.
maka kita akan masukkan nilai. Okey, 5x tolak 10 alpha, tekan calculate, tekan 20. Okey, tekan shift, tekan solve, tekan sama dengan bawah. Maka S yang kita dapat di situ adalah 6. Boleh? Okey, seterusnya cikgu akan terangkan kepada kamu bagaimana menggunakan kalkulator ini dalam penyelesaian persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, sebelum itu cikgu ingatkan sekali lagi, kita menggunakan kalkulator ini adalah untuk menyimak jawapan kita, sama ada jawapan kita ni betul ataupun salah. Langkah kerja mesti ditunjukkan dalam kertas skema jawapan kamu. Okey, jadi cikgu nak tanya, terdapat berapa kaedah dalam penyelesaian persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah? Berapa? 3 cikgu. 3 cikgu. Okey, apa dia? Kaedah graf cikgu. Kaedah penggantian. So kaedah penghapusan cikgu. Okey, bagus. Okey, kaedah-kaedah ini kamu telah belajar di dalam kelas. Okey, untuk sekarang cikgu tak akan detailkan kaedah-kaedah ini di dalam sesi perkongsian cikgu kali ini. Cikgu akan fokus kepada penggunaan kalkulator dalam kaedah kita menyimak jawapan kita. Sama ada jawapan kita betul ataupun salah. Okey, tengok pada soalan ini. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, kamu boleh scan QR code ini untuk mengulang kaji kaedah penggantian dan kaedah penghapusan secara terperinci, di mana ia disampaikan oleh rakan cikgu, iaitu Cikgu Khadijah, dan cikgu sertakan dengan link video ini di ruangan deskripsi di bawah. Kamu boleh rujuk untuk melihat video tersebut. Okey, kali ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak menyemak jawapan yang telah kita buat, sama ada jawapan tersebut betul ataupun salah. Okey, macam mana kita nak masukkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah di dalam kalkulator kita? Okey, langkah pertama adalah kamu tekan menu. Okey, tekan nak panah turun bawah. Okey, kamu ambil equation x, y sama dengan 0 tu. Okey, tekan equation, tekan sama dengan. Okey, dia akan keluar satu simul equation, yang kedua polinomial. Okey, beza antara 1 dan 2 ini, simul equation penyelesaian pada persamaan linear. Manakala polinomial ni adalah penyelesaian bukan persamaan linear. Nanti kamu akan belajar di tingkatan 4 dalam matematik tambahan. Okay, kita akan guna polinomial ni. Untuk peringkat kamu, kita akan guna yang pertama, simul equation. Jadi kamu tekan 1. Okay, di situ dia akan tanya nilai pemboleh ubah yang kita boleh cari di sini adalah 2 sehingga 4. Maka untuk soalan kita pada kali ini adalah kita mencari persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Maka kita akan tekan 2 untuk merujuk kepada dua pemboleh ubah. Okey, dia akan paparan seperti ini akan keluar. Jadi seterusnya kita masukkan persamaan tersebut di dalam kalkulator kita. Jadi kamu masukkan. Okey, cikgu zoom pada persamaan ini. Okey, persamaan yang pertama kita masukkan x merujuk pada 1x. Okey, 1 sama dengan tolak 3, tekan sama dengan 7. Okey, sama dengan, masuk persamaan yang kedua, 5 sama dengan 2 sama dengan 1. Okey, sama dengan, tekan lagi sama dengan, kita akan dapat x sama dengan 1. Manakala y, tekan sama dengan sekali lagi, kita akan dapat y sama dengan negatif 2. Okey, seterusnya, bagaimana kita nak dapatkan graf daripada kalkulator kita? Okey, pastikan kalkulator kamu dalam mode x sama dengan 1 ataupun y sama dengan negatif 2. Pastikan dalam mode berikut. Okey, jadi kita akan tekan shift, tekan QR. Okey, maka paparan QR code diberikan. Okey, jadi kamu boleh scan menggunakan telefon kamu. Okey, ini adalah paparan daripada cikgu scan QR code tadi. Okey, kita akan dapat lihat graf daripada dua persamaan linear tersebut. Okey, di situ terdapat persilangan antara graf yang pertama, persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Okey, apa yang kamu faham tentang graf tersebut? Persilangan antara dua graf linear menunjukkan nilai x dan nilai y, cikgu. Okey, bagus. Ya, titik persilangan antara dua graf menunjukkan nilai x dan nilai y yang kita cari. Okey, bagus semua. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu kongsikan pada kali ini. Bagaimana kita nak menggunakan kalkulator saintifik kelas Swiss FX 570 ES ini untuk mencari jawapan bagi persamaan linear. Okey, sekiranya ada sebarang soalan, kamu boleh tuliskan di ruangan chat di bawah.
Okey, cikgu akan jawab segala persoalan yang kamu ajukan pada cikgu. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye.